Selamat pagi ya. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda, mana lagi kalau bukan Bernama TV. Dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio ruang bicara ini. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah sawit anugerah Tuhan. Dan tetamu yang berada bersama dengan saya di studio, kita ingin mengucapkan selamat datang semula, walaupun dah lama tak datang sebenarnya. Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, iaitu Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Jadi Datuk, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan pada malam ini. Ya, muka pun nampak berseri dah sekarang. Okey, ini macam saya katakanlah merupakan satu topik yang penting sebenarnya, dan kepada anda, saya percaya anda juga mungkin ada pandangan dan juga pendapat yang mungkin ingin anda kongsikan ataupun pertanyaan yang mungkin anda lontarkan kepada tetamu saya. Jadi jangan lupa dua talian kami sediakan kepada anda seperti biasalah di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, ini sebelum kita bercakap tentang kempen sawit anugerah Tuhan, saya juga nak dapat dulu pandangan yang berhormat Datuk lah. Ini berkaitan dengan apa yang saya baca lah tentang tindakan yang diambil oleh Amerika Syarikat. Mereka menyekat ataupun ingin sekat minyak sawit dan juga produk minyak sawit Sime Darby. Sebelum itu EU juga mengambil langkah yang sama. Alasan yang mereka gunakan, Datuk, kononnya lah melalui siasatan yang dijalankan, ada petanda bahawa kita ini menggunakan buruh paksa, dan mereka juga mengatakan bahawa berlaku keganasan fizikal dan seksual, kawalan pergerakan, intimidasi dan juga ugutan, penahanan gaji dan kerja lebih masa yang berlebihan. Itu sebab yang digunakan untuk mereka menyekat minyak sawit yang dikeluarkan oleh negara kita. Komen sikit, Tok. Ya, terima kasih pada Cik Syarfawi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, saya ucap terima kasih atas jemputan pada malam ini. Betul lah, agak lama juga tak hadir ke sini. Betul. Kadang-kadang kena kesibukan. Ya. Dan kita mulakan topik kita malam ni dengan isu melibatkan Amerika Syarikat. Pertama, kalau kita lihat datanya, Amerika Syarikat ini negara yang ke-9 mengimport sawit daripada Malaysia. Dan nilai yang walaupun pada berlaku pelbagai isu melibatkan sawit kita di Amerika Syarikat, kita lihat berlaku peningkatan permintaan berbanding tahun 2019 dengan 2020. Berarti walaupun berlaku macam-macam isu, tetapi peningkatannya tetap ada. Cuma isu sekatan oleh Jabatan Kastam dan juga Perlindungan Sepadan US terhadap sawit yang dikeluarkan oleh FGV, itu isunya. Cuma kita timbulkan persoalan, kenapa FGV? Kerana FGV hanya menghantar sekitar 40 tan saja daripada keseluruhan yang dikeluarkan oleh FGV sebanyak 3 juta tan. Hanya 40 tan saja dihantar ke Amerika Syarikat dengan nilai hanya RM120,000 Malaysia sahaja. Kecil sangat nilainya. Tetapi kenapa FGV? Itu persoalan yang timbulkan. Yang kedua, kita timbulkan persoalan ialah kita perlukan satu platform yang adil. Ketika mana kita disekat, walaupun FGV kita katakan sangat kecil nilai dia, kita perlukan platform yang adil untuk menilai bagi dua pihak. Tidak adil lah bagi kita kalau Amerika Syarikat hanya menyekat produk kita, kemudian dengan pelbagai tuduhan yang dia buat tanpa memberikan ruang kepada kita pada platform yang adil untuk menilai siapa yang betul, siapa yang salah. Itu yang kita timbulkan persoalan. Kerana apa yang dibangkitkan oleh mereka itu semua dalam kajian, dalam perhatian kita semua. Isu buruh paksa, soalannya isu penilaian kita macam mana. Mereka anggap buruh paksa ni kalau disimpang pasport dianggap buruh paksa, tetapi ini isu dah lama berlalu. Kita telah buat perubahan begitu banyak tempoh 2-3 tahun terakhir ni. Sebagai contoh, kita isu penyimpanan pasport. Pasport hari ini di peringkat peladangan disimpan oleh majikan dalam kotak yang anak kuncinya dimiliki oleh para pekerja warga asing ini, bukan lagi dipegang oleh majikan. Dan banyak lagi isu yang kita tengok sebenarnya, isu ini sedang kita tangani. Jadi kita katakan bahawa perlu ada satu platform yang adil antara Amerika Syarikat dengan Malaysia untuk membuat suatu judgement, satu penghakiman tentang isu ini. Kalau hanya sebelah pihak menyekat dan kemudian kita pula berlaku dalam isu lagi, saya rasa tidak adil bagi kita lah. Kalau isu FGV bukan baru, 2-3 tahun telah berlalu. Dan tempoh yang panjang itu FGV
FGV telah mengemukakan pelbagai laporan. Dia buat audit bebas dan sebagainya. Berarti kita hantar report, mereka balas balik, kita hantar report, mereka balas balik. Berarti ada satu perhubungan yang panjang antara Malaysia dengan Amerika Syarikat tentang isu FGV. Itu kita katakan bahawa apa agenda wallahu ta'ala alam, tapi kita menyatakan bahawa ini suatu benda tidak adil kepada Malaysia. Walaupun begitu, kita katakan bahawa kita seperti mana Malaysia, kita adalah satu negara yang memperakui kepentingan hak dan kebajikan pada pekerja, dan tidak akan kita abaikan. Kita ada undang-undang kita, ada akta kita yang menjaga kebajikan pada pekerja warga asing. Seperti mana Amerika Syarikat begitu prihatin dengan kebajikan pekerja, maka Malaysia sebagai negara Islam terlebih prihatin terhadap kebajikan pada pekerja. Sesuatu yang penting juga dan menarik barangkali kita boleh kongsi bersama sini di sini atau ya. Dulu pun EU melakukan perkara yang sama, dan sekarang ini Amerika Syarikat juga seolah-olah terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh EU. Tetapi persoalan di sini, apakah secara fizikalnya mereka sendiri datang ke Malaysia untuk melakukan siasatan, untuk melakukan kajian? Sebenarnya di peringkat kita terbuat kajian panjang. Contohnya ditimbulkan isu berkaitan dengan penggunaan child labour, penggunaan buruh kanak-kanak di peringkat peladangan. Kita buat kajian yang menggunakan spek yang dikenaki oleh Amerika Syarikat. Panjang kita buat kajian, dan kajian itu telah kita finalkan, dan saya telah bawa ke kabinet untuk kita rilis laporan tersebut, menunjukkan memang berlaku tapi dengan angka yang kecil, hanya tak sampai 1%, dan ia berlaku di tempat-tempat yang kalau kita lihat culture orang Melayu sendiri umpamanya, kanak-kanak membantu ibu dan ayah di peringkat peladangan, bukan pada hari sekolah, pada hari cuti, sebagai satu exercise minda mereka dan juga jasad mereka bersama ahli keluarga mereka. Dan kalau berlaku lagi isu-isu di peringkat sempadan, tu di Sarawak umpamanya, kita ada satu sempadan yang sangat panjang di Sarawak tadi. Orang di sebelah sana datang ke sini berulang-alik macam kampung mereka sendiri, mereka bawa anak mereka bekerja, mereka balik. Ini isu yang kita sedang tangani sebenarnya. Sebab tu kita katakan bahawa kita perlu satu platform yang adil. Kalau peringkat EU, kita telah bawa ke peringkat WTO yang nanti akan dalam bulan 4 nanti insyaAllah akan berlaku sitting yang pertama di Geneva. Di WTO dalam kita ambil kaedah mekanisme penyelesaian pertikaian yang ada di peringkat WTO, kita bawa EU ini ke meja pengadilan. Dan ini telah dibuat lebih awal oleh Indonesia pada Disember 2019, dan kita hari ini juga telah hantar kita punya kes kita pada 15 Januari 2020 baru ni. Tindakan ini ada tak memberi impak ataupun kesan yang serius sebenarnya? Tentu saja. Dalam industri menunjukkan bahawa kita serius. Dan apa sahaja diskriminasi, kita anggap ini diskriminasi terhadap sawit kita. Ini satu ketidakadilan. Sepatutnya kita diberikan hak untuk mengemukakan pandangan kita, mengemukakan hak kita. Kalau dia petikai isu berkaitan dengan sustainable, kita telah ada MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil, satu sertifikat yang kita susun, persejilan yang begitu cantik dan baik untuk menggambarkan berlakunya suatu amalan pertanian yang baik di peringkat peladangan sawit, dan ia diperakui oleh dunia. Dan kita telah berjaya di peringkat peladangan, kita telah berjaya hampir 100% menjadikan mereka mendapat sertifikat MSPO. Dan kita sekarang sedang berusaha di peringkat para pekebun kecil yang telah menjangkau angka 85% sebenarnya. Berarti kita sedang bergerak ke arah MSPO kan semua para pekebun kecil, untuk menyatakan bahawa kita berada dalam satu keadaan yang sangat prihatin terhadap kelestarian alam. Itu perkara yang paling penting. Tapi impak dari segi pendapatan lah kepada mereka yang terlibat dalam industri kelapa sawit ini, baik Sandabi, baik FGV. Saya tidak melihat kesan kepada pendapatan, kerana pertama sekali permintaan kepada minyak sawit sangat tinggi. Satunya minyak sawit, yang kedua minyak sawit Malaysia. Minyak sawit Malaysia sifatnya premium. Semua orang tahu tentang bagaimana kita jaga kualiti minyak kita hingga permintaan sangat tinggi. Berarti kalau kita hari ini bekal pada dunia pun tak cukup. Kita bekalkan untuk tahun 2020 sekitar 20 juta tan. Tak cukup untuk keluar dunia sebenarnya. Berarti kita tidak bimbang kepada pasaran. Pasaran sedia ada. Kalau mereka tidak mahu, ada orang yang mahu. Sebab tu saya katakan, bila berlaku isu seperti EU ini, saya katakan begini, kita ambil satu keadaan masalah baru, ataupun kita cari pasaran baru.
kita besarkan pasaran kita di sebelah Afrika. Afrika dengan besar population yang ada di Afrika, itu sudah cukup. Kita punya sawit pun tak cukup untuk kita hantar pada mereka. Dan kita juga fokus hari ini pada Middle East, Timur Tengah, dan juga di di Asia Tengah. Dan sebenarnya berlaku peningkatan permintaan terhadap sekitar di kawasan ASEAN sendiri. Filipina, Vietnam, Myanmar, berlaku peningkatan order tempahan daripada mereka. Artinya kita tak bimbang kepada pasaran. Yang penting adalah bagaimana kita tunjuk ke dunia bahawa minyak sawit kita premium, di MSPO kan, bersifat sustainable, memang baik untuk alam dan tentu saja baik untuk kesihatan manusia. Lepas tu kita tak bimbang pada perkara ini. Yang penting kita buat kerja kita. Betul. Soalan yang terakhir lah, berkaitan dengan isu ini, ada tak daripada kajian yang dibuat oleh Kementerian Perusahaan Perdagangan dan juga Komoditi pihak Datuk dan rakan-rakan sendiri, mungkin ada unsur-unsur sabotaj tak tu untuk cuba melakukan? Wallah ta'ala alam. Kalau dalam bisnes ada macam-macam isu, politik pun sama. Kita tidak dapat menafikan kemungkinan ada. Cuma secara rasminya kita tidak buat tudang pada sesiapa dah. Yang penting bila ada isu kita jawab. Kemudian kita minta suatu kaedah penyelesaian adil secara bersamalah antara dua pihak. Itu yang kita minta. Bukan lebih daripada itu yang kita minta. Dengan berlakunya pertukaran Presiden di US, apakah mungkin Datuk merasakan bahawa sebenarnya isu ini ataupun masalah ini boleh diselesaikan dengan selalunya bila berlaku perubahan kepimpinan, setiap pemimpin dia membuat benda yang baru. Barangkali itu peluang kita lah untuk bincang. Itu kita serah kepada bincangan nantilah, insyaAllah. Kerana kita belum lagi sempat berkesempatan untuk membuat lawatan ke sana. Mungkin kalau ada kesempatan kita akan bincang tentang bagaimana ada kesempatan kerja yang baru lah. Betul. Okey Tok, kita pergi kepada apa yang ingin kita bincangkan lah, iaitu tentang sawit Anugerah Tuhan. Ini merupakan satu kempen sempena dengan sesuatu yang menarik juga. Jadi sebenarnya apa tujuan kempen ini dilancarkan sebenarnya tu? Kita gunakan slogan kita lah sawit Anugerah Tuhan. Kenapa kita gunakan anugerah Tuhan? Itu persoalannya. Pertama sekali, kita kena akui bahawa sememangnya sawit anugerah Tuhan. Bila ia bersifat anugerah, kita kena syukuri nikmat itu. Ini konsep kita. Bayangkan, sawit memberi manfaat kepada jutaan manusia di Malaysia. Dari sudut pendapatannya. Ia melibatkan hampir 500,000 pekebun kecil. Melibatkan penggunaan tanah 5.9 juta hektar. Itu bukan angka yang kecil untuk Malaysia sahaja. Boleh bincang lagi Indonesia, kalau keseluruhannya 23.4 juta hektar digunakan untuk industri sawit ini. Oleh kerana ia memberi pendapatan yang baik pada rakyat Malaysia, yang kalau kita letak 500,000 di belakangnya ahli keluarga lagi menjangkau 3 juta ke 4 juta dan sebagainya, berarti bila dia satu nikmat, kita dapat pendapatan yang baik, kita perlu syukur nikmat ini. Konsep Islam mengajar kita la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan tambah. Dalam hadis Nabi bersebut, innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akalata fayahmadahu 'alaiha. Allah Ta'ala reda, suka, puas hati pada seorang hamba bila dia makan satu makanan, dia menyebut Alhamdulillah, bersyukur maknanya. Konsepnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila saya perkenalkan tagline sawit anugerah Tuhan, kita ingin menyatakan bahawa semua sawit anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua umat manusia yang mendapat manfaat daripadanya, sama ada manfaat dari sudut kebendaan, dapat hasil kewangan, atau manfaat dari sudut kesihatannya, bersyukur atas nikmat tersebut. Itu yang paling asas untuk kita buat. Yang kedua, ada orang timur kan menggunakan tagline Tuhan. Kita Malaysia negara Islam, negara Indonesia yang mengeluarkan sawit pun sebahagian besar majoriti adalah orang Islam. Dan tentulah rata-rata dunia beriman dengan adanya Tuhan. Maka wajarlah untuk kita bahawa ini anugerah Tuhan kepada kita, bukan hanya untuk rakyat Malaysia, juga untuk rakyat Indonesia, bahkan untuk dunia. Dari sudut mana? Dari sudut manfaat yang ada pada sawit itu. Kalau kita bincang dari sudut kesihatannya, betul kita kata sawit ini dia baik untuk kesihatan. Ini satu fakta yang tak dapat dinafikan lagi. Kalau EU dia petikai Malaysia bukan dari sudut
kelebihan dan fakta kesihatan yang ada pada sawit. Tidak, dia hanya pertikaian dari sudut environment, dari sudut alam sekitar. Pada pandangan mereka, berlakunya pencemaran sekitar disebabkan oleh penanaman sawit. Itu pandangan mereka, dan kita jawab pandangan mereka. Tapi isunya, kalau bincang tentang fakta kelebihan sawit dari sudut makanannya, dari sudut pharmaceuticalnya, dari sudut pelbagai benda kehidupan manusia dan juga binatang sekalipun, maka kita menyatakan bahawa ia adalah anugerah Tuhan kepada alam. Itu yang saya nak angkat. Sebab itu saya rasa bahawa ini adalah slogan yang paling sesuai yang kita gunakan untuk bawa sawit ke suatu keadaan yang mana kita rasa sangat bertuah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sawit. Dalam keadaan dulu kita bukanlah negara asal memiliki sawit ini, masuk ke Malaysia 1870-an dulu. Berarti hari ini sudah hampir 151 tahun. Ini suatu tempoh yang panjang sebenarnya kita mendapat manfaat. Maka nikmat yang datang pada kita ini yang kemudian diambil pula oleh Indonesia, dibekalkan oleh Indonesia pula, saya rasa sampai masa kita tunjuk bahawa ini adalah anugerah Tuhan kepada kita. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat dari sudut aspek yang lebih besar lagi lah. Bila kita berhadapan dengan kempen kempen anti sawit di peringkat EU, dengan mereka timbulkan isu berkaitan dengan environment tadi, isu berkaitan dengan alam sekitar tadi, kita menyatakan bahawa dunia, pertama dari sudut environment, dari sudut alam sekitar, kita tangani, kita jawab menerusi MSPO, sertifikat yang kita sediakan. Kita sediakan Malaysian Sustainable Palm Oil untuk menjawab bahawa sawit dikeluarkan dengan mengikut kaedah yang dikendaki peringkat antarabangsa yang menjaga kemampanan dari sudut pengeluarannya. Itu dijawab. Dan masa yang sama kita buat ke dunia lain, negara yang belum kita masuk, macam Afrika baru kita masuk, nak beritahu pada orang Afrika, pada orang Middle East, pada negara yang belum terima sawit kita lagi, bahawa ini adalah makanan yang terbaik. Ini adalah bahan yang paling baik untuk kamu, untuk kesihatan kamu, untuk negara kamu, untuk diri kamu. Ini yang kita nak bawa. Maka dengan kempen seumpama itulah kita yakin bahawa kita mempunyai tempat dan ruang masa yang sangat luas. Segala-galanya umpamanya di Afrika. Kalau Afrika boleh terima, sekarang kita negara paling besar mengimport sawit kita ialah India. Yang kedua China, yang ketiga Europe. Walaupun ketika mana Europe membuat kempen terhadap kita, berlaku peningkatan permintaan. Kalau tahun 2019 hanya 2.4 juta saja, 2020 2.7 juta. Berlaku peningkatan dari sudut nilai kuantiti ekspor kita ke Europe. Yang keempat Pakistan. Ini 4 negara yang paling besar. Yang lain kita sedang buka laluan. Kalau tengok umpamanya, kalau tahun 2019 negara yang ke-10 dari sudut rankingnya ialah negara Amerika, negara Iran tak silap saya, dan Jepun nombor yang ke-10. Tapi untuk tahun 2020 Kenya masuk senarai. Berarti Kenya di mana? Kenya di Afrika. Dan hari ini kita sedang runding dengan dengan banyak pihak di Afrika, di Zimbabwe, kemudian di Ethiopia, di Eritrea, banyak lagi sedang kita bincang. Dan bahkan dalam perbincangan saya dengan ambassador Duta Saudi sebelum ini, kita berhasrat untuk membuka cawangan kita. Kita ada pejabat di luar negara. Kita berhasrat untuk membuka pejabat kita, pejabat MPOC, Malaysian Palm Oil Council, di Saudi, di Jeddah. Kenapa? Jeddah mau jadikan dia hub untuk kita pasarkan minyak sawit kita ke Afrika dan juga ke Middle East. Ini hasrat kita. Jadi bila kita lihat ke mana kita nak pergi tadi, kita perlu kempen. Jadi kempen itu ialah sawit anugerah Tuhan. Sesuatu yang menarik jugalah itu apa yang ingin dicapai melalui kempen sawit anugerah Tuhan di peringkat antarabangsa. Tetapi di peringkat dalam negara sendirilah, apa yang perlu difahami? Kadang-kadang ialah mungkin mereka yang terlibat dalam industri sawit ini tidak memahami sebenarnya perkara-perkara yang tersirat di sebalik yang tersurat itu. Jadi mungkin Datuk boleh perjelaskan. Okey, sebelum kita kempen orang, kita kena kempen diri kita dulu. Dan sebelum kita kempen, kita kena faham dulu. Jadi sekarang ni projek kita menerusi kempen sawit anugerah ialah nak bagi ilmu dan kesedaran kepada rakyat Malaysia sendiri, supaya mereka lihat apa dia kepentingan sawit untuk ekonomi,
apa dia kelebihan sawit untuk kesihatan mereka, dan apa lagi produk yang dapat kita buat, yang kita keluarkan daripada sawit ini, daripada akarnya sampailah ke pucuknya, dari buahnya sampai ke sabuknya, apa yang boleh kita buat. Ilmu ini kita mahu kongsi dengan rakyat Malaysia. Menerusi MPOB, Malaysia Palm Oil Board, yang telah berusia hampir 100 tahun sebenarnya, kita telah buat kajian yang sangat banyak. Kita ramai saintis yang buat kajian tentang kelebihan ini, yang ni kita nak kongsi. Bagaimana? Pertama, kita akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan supaya silibus berkaitan dengan sawit ini dijadikan sebahagian bahan perbincangan atau bahan pembelajaran di peringkat sekolah rendah dan juga menengah. Itu satu. Yang kedua, bukan setakat itu saja, kita nak bawa sampai ke peringkat universiti, biar ada kesedaran. Kita akan buat ceramah dan sebagainya. Ada silibus dari sukatan yang kita sediakan untuk mereka faham. Berarti kalau kita mampu untuk memberi ilmu tentang kelebihan sawit bagi kepada rakyat Malaysia daripada masa muda sampai mereka masuk ke universiti, maka sawit dalam jiwa mereka. Dan kalau kita berjalan ke mana pun seluruh Malaysia, kita akan jumpa, tak mungkin orang tak akan jumpa, tak mungkin orang tak jumpa dengan dengan pokok sawit ini. Sepanjang highway kita, daripada utara sampai ke selatan, timur ke barat, dipenuhi oleh pokok sawit. Cuma barangkali mereka tidak tahu apa dia kelebihan, apa dia khasiat. Bila mereka baca berita luar, sawit ini environmental dan sebagainya, kita akan cerita pada mereka. Jadi kita nak mulakan dengan kempen ini kepada anak-anak kita dulu, di peringkat sekolah, di peringkat universiti. Kemudian nak pergi pada rakyat Malaysia pula, biar mereka faham apa kelebihan dia, hingga mereka merasakan bahawa minyak sawit ini sebahagian berdiri mereka. Dan hari ni pun kita tahu semua orang menggunakan minyak sawit. Ada di mana-mana sebenarnya. Hari ni kalau kita ambil dulu, biasa kalau kita ambil cendol, kita gunakan cendol santan kelapa. Kita dah ada teknologi untuk buat cendol daripada santan kelapa sawit. Telah ada 2 syarikat yang keluarkan perkara ni. Dan sawit ada di mana-mana. Yang buat kek menggunakan minyak sawit, dan banyak lagi buat aiskrim menggunakan minyak sawit. Tanpa sedar sebenarnya minyak sawit itu berada dalam kehidupan mereka. Nanti cuma kita mungkin nampaknya macam nampak minyak sawit saja, minyak yang kita masak saja. Kita sambung lagi Datuk, semakin menarik perbincangan ini, tapi kita akan berehat dulu. Tapi sebelum kita berehat, ada 2 pemanggil di talian kita sekarang ini. Mungkin ada sesuatu yang menarik boleh kita kongsi bersama dengan pemanggil-pemanggil kita. Ambil dulu Azlan dari Kedah, yang difahamkan sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Lan. Saya nak bertanya sikit, Datuk. Ya. Pasal ada orang kampung minta tolong tanya. Sekarang orang kampung nak buat pertanian, nak tanam tu tani, tapi yang masalah musuhnya ke babi hutan, tak apa, dia letak buah pagar. Okey. Babi bahasa segera lotong ni macam mana nak atasi? Kalau tanam sawit, dia cabut kapupak sawit. Kalau tanam getah, dia cepak getah. Tanam musatin, dia boleh panjat pagar. Macam mana bolehkah kerajaan atasi segera lotong yang musuh besar lah? Dah baja mahal. Orang kampung nak beli baja mahal. Terpaksa beli nak tanam kat kampung ni. Durian, musatin tersepak semua. Segera lotong, kalau boleh kerjaan tolong atasilah segera lotong itu saja. Orang kampung minta, orang daerah Bali nak mintanya. Okey. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak. Encik Azlan tadi tak apalah. Ridwan dari Pulau Pinang juga difahamkan sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Ya, betul. Ya. Ya, Assalamualaikum. Sekali bagaimana, sihat? Alhamdulillah, Tuan, sihat. Ya. Dan ahli panel yang berhormat, Datuk. Ya. Okey, apa soalan saya yang pertama? Ini mengenai kenyataan Malaysia dan Indonesia akan berjuang bersama hadapi diskriminasi sawit. Ya. Nak minta Datuk ulah ni. Okay. Itu yang kedua, kenyataan kelapa sawit punca rezeki bantu pembangunan negara. Ni yang kenyataan ni bagus ni kalau Datuk ulah ni. Okey, yang ketiga, MPOP dan syarikat Kulim berjaya menghasilkan klon pokok sawit terbaru dikenali sebagai Colonel Palm Siri. Yang ni minta Datuk ulah dah ni. Okey. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik jugalah soalan-soalan yang dikemukakan oleh pemanggil-pemanggil kita. Yang pertama tadi tu mungkin Datuk nanti respon lah, termasuklah apa yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang. Tapi apapun, kita rehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang mungkin ada juga soalan-soalan yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya, jangan lupa 2 talian itu telah pun kami buka kepada anda. Saya ulangi lagi, 03 269797 67 dan juga 0326979768. Kita rehat dulu.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang sawit anugerah Tuhan, dan tentunya kita masih lagi bersama Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali, iaitu Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Tadi ada persoalan-persoalan menarik juga lah yang dibangkitkan. Panggilan yang pertama tadi adalah tentang binatang liar yang mengganggu tanaman. Itu barangkali mungkin lebih sesuai sebenarnya kalau dibawa ke pengetahuan Kementerian Perkhidmatan barangkali, ataupun Kementerian Pertanian. Tetapi soalan daripada Ridwan dari Pulau Pinang itu menarik jugalah, tentang apakah mungkin betul ataupun tidak bahawa Malaysia dan Indonesia mungkin akan bekerjasama dalam usaha untuk melawan ialah serangan yang dilakukan terhadap minyak sawit ini. Ya. Oleh kerana Malaysia dan Indonesia adalah dua pengeluar utama sawit. Kita mengeluarkan 20 juta tan. Indonesia sekitar 40 juta tan. Dan kita dua negara yang paling besar. Kita ada tubuhkan satu majlis bersama yang kita panggil CPOPC, atau ringkasnya panjangnya Council of Palm Oil Producing Countries, ataupun Majlis Negara Pengeluar Minyak Sawit. Ini keanggotaannya dua saja, Malaysia dan Indonesia. Untuk tahun 2020 Malaysia menjadi pengurusi. 2021 ni kita kena hand over kepada Indonesia pula, dan sepatutnya meeting kita yang tahunan dibuat tahun lepas, kita telah tunda pada tahun ini, akan dibuat terdekat nanti insya-Allah. CPOPC menjadi satu platform bersama bagi Malaysia dan Indonesia untuk membincangkan apa saja isu melibatkan sawit. Dia adalah pertemuan antara dua menteri dan juga semua para pegawai di peringkat kementerian, dan juga menjadi medan untuk industri berhubung antara dua buah negara. Dan menerusi CPOPC juga, antaranya yang telah kita persetujui bersama ialah Indonesia membawa isu kempen EU terhadap sawit ini dibawa kepada WTO lebih awal, Disember 2019, dan kita pula follow apa yang mereka buat. Setelah kita melihat di mana kelebihan, kekurangan dalam isu yang kita bawa, kita backup dan kita baiki lagi kelemahan-kelemahan itu. Dan pada 15 Januari kita telah bawa perkara ini ke peringkat WTO yang akan bersidang nanti di Geneva insya-Allah. Berarti memang kita secara bersama. Dan bila yang Berhormat Perdana Menteri kita ke Indonesia bahawa ini perkara besar yang dibincangkan tentang sawit menjadi satu topik utama untuk dibincangkan, kerana ini adalah kepentingan bersama kita. Kerana yang terlibat dengan sawit tadi bukan angka yang kecil rakyat Malaysia dan Indonesia. Kalau Malaysia sahaja kita telah berjaya memberi pendapatan bagi negara sehingga 72 bilion ringgit Malaysia, itu bukan angka yang kecil. Oleh kerana kepentingan bersama inilah maka yang Berhormat Perdana Menteri kita bertemu dengan Jokowi membincangkan perkara ini dan menegaskan komitmen bersama. Dan insya-Allah terdekat nanti PM pun mengarahkan saya untuk susuli balik apa yang dibincangkan di Malaysia baru ini. Kita akan buat satu perbincangan panjang lebar tentang apa lagi strategi kita untuk menangani isu-isu kempen terhadap minyak sawit kita ini, dengan kita kumpulkan semua industri yang terlibat dalam bidang ini. Jadi sememangnya itu menjadi komitmen bersama kita dengan Malaysia dan juga Indonesia. Okey, kita akan menjawab nanti lagi persoalan-persoalan yang bangkitkan oleh Ridwan, tapi mungkin lebih baik kalau kita ambil dulu dua lagi panggilan yang ada di talian ini, dan nanti kita akan sama-sama kumpulkan segala soalan ini untuk mendapat respon daripada Datuk Dr. Muhammad Khairuddin. Suhaimi dari Terengganu ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Encik Suhaimi. Waalaikumsalam. Ya. Soalan saya ialah saya nak tahu perkembangan mengenai biodiesel. Biodiesel yang macam mana perkembangan dia. Kalau kita tengok biodiesel di Malaysia ketinggalan dengan Indonesia. Okey. Sebab kita baru B10. Indonesia saya dengar cerita dulu B20, sekarang dah naik mungkin dah B30. Jadi kalau biodiesel dihidupkan, mungkin kita dapat ada pasaran tu sawit ni lebih lagi pendapatan pekebun lebih lumayan. Saya rasa. Itu pertanyaan saya. Baik. Terima kasih Suhaimi dari Terengganu. Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan pun difahamkan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Cik Abdullah. Waalaikumsalam. Dan juga Datuk ada 2-3 perkara lah. Okey. Apa alternatif kerjaan jika sawit masih diboikot oleh
EU dan juga Amerika Syarikat. Okey. Selain sawit, adakah tanaman lain dirancangkan? Okey. Lagi satu nak tanya Datuk tentang ladang sawit kita yang labu dekat Indonesia tu, adakah masih lagi beroperasi diteruskan ataupun sebaliknya? Dan lagi satu ialah, adakah disebabkan pelarian yang datang kemari itu, bila diorang pergi negara ketiga, mereka memburuk-burukkan negara kita, termasuk tentang buruh ladang kelapa sawit dan juga ladang getah. Apa minta pencerahan daripada Datuk. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Oi, banyak soalan tu. Okey, kita tumpukan perhatian kita sekarang ini kepada isu-isu yang dibakirkan oleh pemanggil-pemanggil kita lah. Tadi isu sawit punca rezeki. Betul lah tu. Betul. Saya katakan tadi bahawa pendapatan negara daripada hasil sawit 72 bilion untuk tahun 2020 itu angka yang sangat besar dalam keadaan pandemik yang sedang berlaku. Dan bila mana harga minyak sawit mentah melonjak naik daripada harga yang sebelum ini hanya sekitar 2,200 2,400 melonjak sampai 3,900, maka ia memberi pendapatan tambah kepada negara. Antaranya kalau kita ambil kaedah, kita ada satu kaedah kita panggil levy keuntungan luar biasa yang akan dibayar oleh industri dikala mana harga sawit CPO ini mencecah ataupun melepasi RM2,500. Dan kita jangkakan untuk tahun 2020 kita mendapat levy ini sebanyak hampir RM500 juta. Ini yang kedua tertinggi daripada tahun 2012. Kita dapat levy yang dengan angka yang hampir sama juga. Berarti memang memberi pendapatan negara. Dan kalau kita lihat pula para pekebun kecil kita yang seramai hampir 500,000, 260,000 pekebun kecil persendirian dan bakinya 200,000 lebih pekebun kecil yang mengurusi organisasi yang tersusun seperti Felda, Fekra dan sebagainya. 500,000 pekebun kecil ini yang di belakangnya ada lagi 2-3 orang ahli keluarga menjangkau sampai 3-4 juta orang. Mereka ini pendapatan dulu kalau mereka jual 1 tan buah tandan segar hanya sekitar RM300, sekarang RM800, RM900, 3 kali ganda. Itu pendapatan besar untuk mereka. Dalam keadaan pandemik, ketika negara kekurangan hasil, maka sektor sawit lah membantu dari sudut pencukaiannya, sebenarnya pencukaian syarikatnya ataupun dari sudut tadilah levy tadi. Ada syarikat yang kalau kita lihat bulan 1 hingga 3 first quarter untuk 2020 mereka rugi 19 juta. Masuk second quarter mereka untung 59 juta kerana kenaikan harga minyak sawit tadi. Artinya sememangnya ketika berlaku pandemik, sawit memberi pendapatan negara daripada rakyat Malaysia. Ketika tidak pandemik pun tetap memberikan pendapatan negara. Jadi kalau yang disebut tadi sawit punca rezeki, betul. Dan kerana itulah saya umumkan dan saya isytiharkan slogan sawit anugerah Tuhan tadi. Tentang MPOB tentang klon. Sebenarnya untuk makluman, MPOB ni satu badan kajian yang mengkaji apa saja berkaitan sawit, bukan hanya pada huluannya, bahkan juga pada hilirannya. Kita keluarkan pelbagai kajian untuk kita explore bahan-bahan ataupun produk-produk yang boleh kita buat daripada hasil sawit. Jadi menerusi MPOB juga kita buat kajian tentang keluhan-keluhan tadi. Dan pokok yang ditanam di Malaysia ini jauh lebih advance daripada apa yang ditanam luar negara. Kalau sekarang kita membenarkan untuk sawit kita, benih sawit kita dieksport keluar untuk ditanam di India, di Thailand, termasuk Indonesia sendiri. Awak tanya saya, kenapa kita benarkan? Nanti akan jadi satu saingan pada kita. Kita katakan bahawa kita menggunakan benih yang jauh lebih advance, yang kita jual syaratnya mestilah satu level lebih rendah daripada apa yang kita gunakan di Malaysia. Berarti yang ditanam oleh orang lain sebenarnya jauh ke belakang 10-20 tahun daripada apa yang kita ada. Jadi keluhan-keluhan ini sentiasa kita keluarkan yang baru. Ini adalah hasil kerja daripada
MPOB lah. Termasuklah tadi saya katakan produk-produk terkini yang kita boleh hasilkan daripada hasil kajian oleh MPOB. So ini dari Terengganu membangkitkan tentang ialah dia nak tahu perkembangan terkini biodiesel yang dihasilkannya. Okey. Biodiesel satu strategi kita untuk menjadi backup kepada peluasan atau backup kepada minyak sawit ini. Tapi pada hari ini minyak sawit pun tak cukup untuk kita bekalkan pada keperluan farmaceutical, pada keperluan kesihatan, pembangunan sebagainya, tak cukup. Tetapi Malaysia tetap beri komitmen seperti mana Indonesia. Cuma komitmen besar oleh Malaysia hari ini, mereka telah pergi kepada B30. Mereka gunakan minyak sawit itu untuk hasilkan B30. Kita masih peringkat B20 dan sekarang oleh kerana berlaku pandemik, 2-3 perancangan kita antaranya di Terengganu, di Bintulu, di di Sabah, agak terencak sedikit. Kalau kita jangka asalnya, kalau ikut jadual asal pada bulan 9 yang lalu telah ada port yang boleh kita gunakan untuk kita salurkan penggunaan B20. Tapi oleh kerana pandemik tertangguh, jangka insya-Allah pada pertengahan tahun ini kita akan mula berjaya memperluaskan lagi penggunaan B20. Dan selepas itu kita akan tengok pula ke peluang untuk pada B30 insya-Allah. Okey, Abdullah Osman, ini pun soalan yang pertama tu tentang alternatif, apa langkah alternatif yang dilakukan. Saya rasa tidak perlu alternatif. Kerana market yang sangat besar. Dunia 5 bilion rakyat dunia. Kita baru ada 20 juta tan. Indonesia baru 40 juta tan. Minyak sawit adalah minyak yang diperlukan oleh dunia. Itu minyak yang tak dapat kalau kita ambil, mereka nak gunakan minyak premium seperti soya. Itu harganya tinggi. Minyak sawit harganya rendah. Kemudian lebih berkhasiat. Itu yang penting pada kita. Dengan market yang besar begitu di hadapan kita, bentang luas, maka tak perlu ada strategi untuk beralih daripada tanaman sawit pada tanaman yang lain. Dulu kalau kita ingat macam mana kita tebang pokok koko sebab nak tanam sawit, ada yang tebang getah sebab nak tanam sawit. Tak perlu itu semua. Sawit kekal relevan bukan hanya untuk hari ini. Dan kalau kita ambil kaedah kemampanan, apa dia maksud kemampanan? Malaysian Sustainable Palm Oil. Mampan maknanya kemampuan kita hari ini menghasilkan atau membangun sesuatu untuk keperluan pada hari ini tanpa menjejaskan keupayaan kita untuk membekalkan perkara yang sama pada masa akan datang. Itu yang kita gunakan konsepnya. Jadi kalau hari ini kita keluarkan sawit menurut kaedah mampan tadi, kita mampu pada hari ini mengeluarkan, dan akan datang pun kita mampu mengeluarkan lebih baik lagi insya-Allah. Jadi tak boleh bimbang tentang alternatif, tak boleh ada alternatif. Dan tak boleh kita bimbang pada boykot. Dalam bisnes ini biasalah dia kalau tak ada saingan bukan bisnes namanya. Bahkan saingan itu sebenarnya menjadikan kita lebih berani, tercabar, lebih berfikiran positif, lebih inovatif dan sebagainya. Maka kita katakan bahawa kalau katalah Europe ataupun Amerika nak boykot lagi barang kita, tak apa, kita sediakan market baru di Afrika, di Timur Tengah, di Timur Asia Tengah, di alam kita sendiri, di ASEAN kita ini sendiri. Tetapi kita nyatakan bahawa dunia termasuk rakyat Europe, termasuk rakyat Amerika memerlukan sawit. Saya ingin mencabar perkara ini. Bahawa dunia termasuk rakyat Europe, termasuk rakyat Amerika memerlukan sawit. Kenapa? Ia sangat berkhasiat dan kita keluarkan dengan cara yang mampan. Itu jaminan kami. Itu yang dipanggil sawit anugerah Tuhan sebenarnya. Baik, sebelum kita berehat Datuk, dan sebelum kita menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Abdullah Osman, kita ambil dulu dua panggilan panas talian kita hari ini tu. Badrul dari Selangor ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Badrul. Waalaikumsalam. Ya. Saya ada nak buat sedikit saranan kepada pihak Datuk Khairuddin. Okey. Jadi Datuk Khairuddin, Assalamualaikum Datuk. Salam. Saya nak bagi saran idea. Ya. Berkenaan punya tanah ladang sawit itu. Mungkin kerajaan optimumkan penggunaan tanah ladang sawit. Misalnya kita boleh, selain kita nak sawit itu, patutnya kita boleh juga kan national security kita lah, integrasi dengan ternakan. Jadi saya nak satu pada kerajaan lah. Kalau boleh pihak kementerian sendiri memberikan promosi
kolaborasi ni terutamanya dengan syarikat JLC lah. Okey. Sain Nabi. Sebab ada contoh yang dah berjaya macam Risda Livestock. Jadi itulah bila macam tahun lepas, dua tahun lepas kita ada masalah harga sawit yang merudum kan. Jadi saya rasa ada baiknya kita pelbagaikan sumber ekonomi lah daripada tanah ladang sawit tu. Dengan melibatkan syarikat-syarikat JLC lah. Kalau dengan smallholder sebab dia orang punya kekangan tanah tu tak berapa luas. Jadi JLC ni saya berpandangan dia ada potensi yang besar lah. Dan satu lagi saya nampak dengan buat integrasi ni kita boleh kurangkan penggunaan racun kimia lah untuk mengawal tumbuhan rumbai. Jadi secara tak langsung kita dapat meningkatkan kelestarian dan kemampanan industri sawitnya dari segi aspek pemeliharaan alam sekitar. Itulah cadangan saya kepada Datuk Khairuddin lah. Baik, terima kasih Badrul dari Selangor. Menarik juga apa yang dibangkitkan oleh anda sebenarnya. Baik, satu lagi panggilan sebelum kita berehat. Tuan Haji Salim dari Melaka, difahamkan dah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam Datuk Sakawi, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Haji sihat? Sihat, sama-sama sihat. Sejahtera begitu dengan Datuk Menteri lah. Sihat. Ya, silakan Haji. Macam ni, saya memang sangat setuju apa yang kata Datuk Menteri. Ini dah kelapa sawit kurniaan Allah. Memang betul lah pada saya. Tetapi tu kita awal tahun 80-an dulu, kita orang kampung pernah jumpa harga kelapa sawit 1 tan RM30 dia tu. Sampai orang tak nak ambil. Ini kena jaga juga tu. Tapi saya harap Datuk kena lebih jauh lagi memajukan minyak kelapa sawit kita ni. Kalau boleh ke negara-negara Asia Timur, ke Afrika, cari market baru. Kita perlu Afrika tu. Dia memang nak nolak kita pasal dia ada kacang soya, bagai-bagai, betul tak? Okey, kita satu je dari Datuk. Sekarang saya Nafas ada membuat kilang baja. Tetapi Datuk walaupun bukan bidang kuasa Datuk, baja kimia ni, kadang-kadang baja ni sekarang mahal tu, upah sekarang mahal. Jadi bagaimana kata saya sebelum ni tadi kata integrasi, GLC bela lembu. Bela lembu, jadi dengan cara merumpai racun tu akan ni. Jadi ini semua kos-kos yang boleh diturunkan tu. Baik, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak apa ni Tuan Haji Salim. Jadi banyak persoalan yang dibangkitkan. Okey, kita kena berehat dulu apa ni untuk kali terakhir dan kembali nanti. Banyak soalan yang Datuk kena jawab lah. Kita harap kita ada masa sebenarnya. Tak apa pun kita berehat buat seketika sahaja. Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sini lah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun. Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Abdullah Osman tadi membangkitkan tentang isu yang mungkin penting jugalah tentang betulkah kita ada ladang sawit di Indonesia. Jadi dia nak tahu kedudukan terkini untuk serengkas-ringkasnya lah. Ya. Memanglah sebahagian daripada ladang sawit di Indonesia adalah milik rakyat Malaysia atau syarikat Malaysia seperti Sam Darby, seperti Tabung Haji dan sebagainya. Bahkan Terengganu pun anak syarikat Kerajaan Negeri Terengganu TDM
plantation pun pernah ada ladang di negeri Indonesia. Di situ satu kepentingan bersamalah antara Malaysia dan Indonesia. Maknanya bukan hanya ladang Indonesia itu milik orang Indonesia saja, juga milik orang Malaysia yang akhirnya pendapatannya kepada rakyat Malaysia juga. Cuma saya nak jawab tentang isu food security tadi. Itu memanglah di bawah bidang Kementerian Pertanian. Untuk makluman, tanah yang digunakan, tanah pertanian yang digunakan untuk peladangan sawit menjangkau 93% daripada keseluruhan tanah pertanian dalam negara kita, dan baki 7% digunakan untuk pertanian yang lain. Untuk food security ini bukan tanggungjawab dewan saya lah, tapi untuk minyaknya adalah sebahagian food security juga, dan kita membekalkan makanan itu pada rakyat kita Malaysia, bahkan juga untuk dunia. Yang baki itu serah pada kementerian berkaitan lah untuk menjawab. Cuma tentang integrasi tadi, sebenarnya memang kita bergerak kepada menggunakan semaksimal tanah. Penggunaan tanah pertanian itu digunakan secara maksimal. Macam mana menerusi tanaman integrasi. Kalau untuk sawit, kita integrasikan dengan cendawan dan juga pisang. Cuma cendawan pisang ni bawah Kementerian Pertanian, bawah MAFI. Tetapi ada pula tanaman di bawah kementerian saya yang boleh kita integrasikan, iaitu lada hitam, black pepper, dan juga dengan kenaf. Kita telah buat satu projek di Felda Inas, seramai 23 orang peserta Felda Inas di Johor yang terlibat dengan tanaman kelompok untuk lada hitam, 23 orang, dan telah mula mengeluarkan hasil sekarang. Dan kita juga buat satu lagi integrasi dengan kenaf. Kita buat di ladang milik Kerajaan Negeri Perak, Perbadanan Pertanian Negeri Perak. Kita baru saja lancarkan dalam 17 Januari yang lalu. Artinya kita boleh pelbagaikan penggunaan tanah, dan boleh datang jumpa kami sebenarnya, supaya pada pekebun ini mereka tidak hanya bergantung kepada sawit semata-mata, ada integrasinya. Kalau dengan cendawan pisang itu bersifat jangka masa pendek lah. Bahkan kalau kena pun hanya 4 bulan sebenarnya. Kalau lada hitam sampai 2 tahun lah paling tempoh yang biasa lah. Artinya kita mahu para pekebun kecil kita ini memanfaatkan tanah yang mereka ada semaksimal yang boleh, kita bantu. Bahkan untuk makluman juga, bukannya integrasi dengan tanaman, kita ada integrasi dengan haiwan sekali, dengan ternakan. Boleh membela atau memelihara lembu ataupun kambing di ladang sawit, dan kita memberikan geran RM3,000 untuk mereka yang nak membela lembu ataupun kambing di tempat mereka. Ini juga membantu untuk kita pergi pada food security tadi, sebagai satu keselamatan makanan kita, bekalan makanan kita. Kemudian isu nafas tadi, walaupun nafas di bawah MAFI, tapi untuk makluman saya baru saja bincang dengan Menteri KPLB Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Abdul Latif tentang syarikat bersama antara dua kementerian untuk kita mula membekalkan baja secara integrasi, untuk kita membantu pekebun kecil terutamanya. Ini sedang dibincangkan sekarang. Doalah agar projek ini mendapat kejayaannya, insyaAllah, untuk membantu pada pekebun kecil kita, insyaAllah. Tentang harga tadi, pertama saya rasa saya terkejut juga mendengar ada dulu dijual 1 tan RM30, sedangkan harga standardnya di ladang sekitar 200 ke 3 dulu lah, bukan RM30. Sampai tak ada orang nak beli ni, mungkin ada isu teknikal yang perlu kita lihat bagaimana. Cuma bagi saya lah, kita ambil konsep la in syakartum la azidannakum, bersyukur dengan nikmat Tuhan tu Allah tambah. Kalau kita ambil isu COVID sekarang, bagi saya macam kata orang putih lah, blessing in disguise. Hikmah yang tersembunyi daripada apa yang berlaku. Kerana berlaku pandemik, kemudian berlaku shortage pada pekerja yang boleh memotong, bekalan jadi makin kurang. Kebimbangan bekalan mengurangi itulah menjadi sebab kepada kenaikan harga minyak, hingga menjangkau harga yang tak terfikir oleh kita. Harga yang tertinggi baru RM3,900 lebih, tertinggi sejak tahun 2008. Bayangkan 12 tahun. Dan kita harap apa yang berlaku hari ini berkekalan panjangnya, insyaAllah. Walaupun ada orang timbul, dia kata dah kalau harga minyak naik, habislah minyak di pasaran, harga naik harga. Kita kata kerajaan kita memberikan subsidi. Ada minyak yang di bawah KPDN HEP, minyak yang pack 1 kilo tadi, itu subsidi kerajaan kita bagi.
bagi untuk digunakan oleh rakyat. Yang tak nak guna 1 kilo boleh pakai yang 2 kilo dengan 5 kilo. Tapi keuntungan besar pada negara kerana kenaikan harga minyak tadi memberi kesan kepada 500,000 pekebun kecil. Pendapatan negara menerusi cukai syarikat, pendapatan menerusi levy keuntungan luar biasa, dan tentulah dia akan beri kesan pada banyak lagi rantaian minyak sawit yang ada. Pembekal plastiknya, itulah, ini semua dia akan beri kesan kepada bukan kecil rantaian yang ada menerusi sawit ini sebenarnya. Jadi kita yakin bahawa dengan kita bersyukur kepada Allah, sawit anugerah Tuhan, Allah akan bagi harga terbaik untuk kita, yang rakyat kita akan bergembira, insya-Allah. Kita sampai di penghujung sebenarnya, Datuk. Bila kita cakap tentang kempen sawit anugerah Tuhan ini, apa yang dilakukan oleh Kementerian Perusahaan Peladangan dan juga Komoditi? Apakah program-program yang disusun Datuk sebenarnya untuk memberi kesedaran dan keinsafan dan penerimaan secara total sebenarnya kepada mereka yang itulah bila saya mula mengambil alih kementerian, saya melihat perlu untuk kita educate rakyat kita. Maka sebab itu kita perkenalkan sawit anugerah Tuhan tadi, dan kita akan lancarkan secara rasmi, insya-Allah. Baru ni kita dah lancar di peringkat Parlimen pada bulan November yang lalu. Untuk rasminya menerusi maya kita akan lancarkan pada 18 hari pada lusa, insya-Allah kita akan lancarkan perkara ini, biar rakyat tahu dan nampak ke mana kita nak pergi sebenarnya. InsyaAllah hasil daripada kempen yang kita buat ini, rakyat akan mula menyedari pentingnya sawit untuk kita, dan akhirnya dia akan beri kesan besar kepada kehidupan rakyat kita secara umumnya berkaitan dengan sawit, insyaAllah. Secara peribadi pun, apakah Datuk merasakan bahawa sebenarnya industri sawit Malaysia ini mempunyai masa depan yang cukup cerah, walaupun kita terpaksa menghadapi pelbagai cabaran sebenarnya? Jadi keyakinan kata orang Melayu, berbudi pada tak nak rugi. Itu kata orang Melayu lah. Betul. Apatah lagi budi pada satu pokok yang manfaatnya sampai ke seluruh pelosok alam. Kalau kita ambil pokok lain mungkin sekian tempat saja guna, tapi sawit oleh kerana menjadi minyak masak, pharmaceutical, menjadi keperluan dunia. Contoh bila COVID ada peningkatan order daripada Saudi. Kenapa? Mereka membuat hand sanitizer dan juga sabun daripada sawit. Jadi sawit diperlukan. Oleh kerana ia diperlukan dunia, itulah kita katakan dia anugerah Tuhan. Jadi kalau itulah kedudukan sawit, sememangnya sawit future untuk kita. Dari pengguna dalam negara sini macam mana dari segi permintaan dan penggunaannya tu? Sangat tinggi. Sebab itulah kita kata kita imbang antara keperluan negara dan juga luar negara tadi. Malaysia kita pastikan cukup bekalan, dan untuk luar pun cukup bekalan. Dan kita bila kita keluarkan minyak sawit, kita ada refinery yang kita bekalkan di sini, ada yang kita buat refine produk untuk keluar. Kita tengok apa keperluan yang ada lah, supaya Malaysia kita bekalkan, dunia pun kita bekalkan juga. Jadi akhir sekali sebelum kita berpisah lah, mungkin ada sesuatu yang ingin Datuk sampaikan, harapan Datuk juga, seruan Datuk barangkali untuk semua rakyat Malaysia. Harapan saya sebenarnya agar rakyat kita menceburi bidang ini. Pertama, kita bincang isu pekerja di ladang. Yalah, rakyat kita ada pelbagai lapisan masyarakat. Ada yang bekerja dengan bidang itu, ada bidang ini, tapi antara yang diperlukan ialah di peringkat peladangan yang menjanjikan tidak kecil kewangannya. Kalau kita ambil hari ini, yang kita perlu ialah harvester yang tolong yang kait buah tu. Yang selama ni kita bergantung, yang kita tengok di macam ni yang di TV, bergantung kepada buruh asing. Dalam keadaan COVID, kita membekulkan pengambilan pekerja asing. Kita perlukan rakyat tempatan bekerja, dan sememangnya sepatutnya kita berikan kepada pekerja tempatan kita untuk bekerja. Cuma kita sedang berkempen. Selama ini sawit dilihat sebagai 3D, dangerous, difficult, dirty. Tapi kita katakan dulu orang kampung kita, orang tua kita berbudi pada tanah, dan mereka dapat hasilnya. Dan pendapatan daripada yang harvester ni boleh sampai ke 3,000. Disediakan penginapan kalau di ladang lah, di ladang yang besar mereka menyediakan penginapan, menyediakan pula ada yang menyediakan USP pun ada. Artinya dia satu peluang yang baik, dan kita bergerak kepada mekanisasi. Macam sekarang kita gunakan mesin untuk kita yang potong satu, yang kutip menggunakan traktor macam ni, yang itu cara yang kita, ini antara yang kita cadangkan ni, dihasilkan daripada MPOB ni. Berarti kita bergerak kepada otomasi, mekanisasi, dan bahkan untuk bajet 2021
memang telah diperuntukkan 30 juta gram padanan untuk kita kembangkan lagi automasi dan juga mekanisasi. Jadi saya nak mengajak rakyat kita bersama dengan industri ini, bukan di peringkat huluan, bukan di peringkat hiliran, untuk kita kembangkan lagi produk-produk yang bagus yang boleh kita hasilkan daripada minyak sawit tadi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin kerana sudi bersama dengan kami di ruang bicara ini. Dan macam selalulah, saya cukup selesa sebenarnya setiap kali berada ataupun bersembang-sembang bersama dengan Datuk. Dan kita harap mungkin dalam masa yang terdekat ni tu kita dapat duduk lagi untuk bercakap tentang isu-isu yang melibatkan industri sawit terutamanya, dan juga isu-isu yang melibatkan perdagangan. Tetapi seperti biasalah, sebelum kita berpisah dari udara, pesanan saya kerana kita masih lagi berjuang menghadapi COVID-19 ini, jangan lupa kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom